Siaran langsung Inspirasi Duniamu akan bermula sebentar sahaja lagi. Jangan ke mana-mana, menarik malam ini. Perbincangan mencari solusi. Perkembangan saya dalam musim baru, Staycation with Fatah. Rindukan Siti bawa korang makan-makan. Semua derita sudah tercipta, yang tinggal hanya sebuah kenangan. Puas sudah ku pergi. Kasih duniamu. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama dengan saya Ghazali Zawawi. Kali ini buat pertama kalinya kami terus menemani anda dengan kandungan yang lebih mantap dan menarik hujung minggu kali ini pada setiap 8:15 minit malam, dan pastinya malam ini tetamu-tetamu istimewa kita ada antara orang-orang kuat pengemudi untuk rancangan-rancangan menarik di TVS, juga penyanyi yang bervokal mantap, Aina Abdul. Janji kita dari minggu lepas lagi. Kita mulakan dahulu dengan ini dia, penyanyi Iban Sarawak yang bila buat sahaja persembahan di keramaian ataupun konsert memang penuh satu dewan, Melissa Francis. Aku sigara menuan ambu mentas pendiau nyolek karati aku akai dainyo ke ketar tubuhku. Apu anang irau ayah ibu, anang malu-malu nyari entu aku, anak nuan sigi pilih aku. Anti nuan ambut nyari kesulu aku, nuan nurun kerja rumah tuaku intu, anang irau ambu aku enda berdua, laban aku geran genua. Aram itu sulungetan pengerindu, datai kedua boleh anak ucu, pengerindu aku sigina berubah, datai kejemah ilah anda kepeduli nyentuh aku mati, pengerindu aku anda berbalik, sanggung gerembar apa sigina dai pengrugi, anti tua jadi arame tua hidup sekunsi, nanggam semaya tali simpul mati. Dari kesulu aku, nuan nurun kerja rumah tuaku itu, anang irau ambu aku enda berdua, aban aku keran genua. Aram itu selungetan penyarindu, datai ketua boleh anak ucu, pengerindu aku sigina berubah, datai kejemah ilah anda ku peduli nyentuh aku mati, pengerindu aku anda berbalik, sanggung gerembar apa sigina dai pengrugi, anti tua jadi arame tua hidup sekunsi, nanggam semaya tali simpul mati. Apu sigan amai ruan ambu mentas pendiau nyolek karati aku, akai dainyo ke ketar tubuhku. Sekali dah.
Apu anang irau ayah ibu, anang malu-malunya di entu aku, anak nuan sigi pilih aku. Anak nuan sigi pilih aku. Nyak ya eha. Itu dia persembahan rancak daripada Melissa Francis. Penonton, selain daripada beberapa bahagian di Sarawak, kami di TVS juga terus mengorak langkah ke Kuala Lumpur untuk bawakan perkembangan yang pastinya menarik buat anda. Ini dia sebenarnya kami nak bawakan bingkisan daripada event TVS Spotlight 2024. Saksikan. TVS terus mengorak langkah ke hadapan menghidangkan tontonan hingga ke peringkat nasional dan pastinya dengan Ibu Pejabat Baharu TVS di Ibu Negara Kuala Lumpur, pastinya liputan itu akan menyeluruh dan holistik sehingga ke semenanjung Malaysia. Ini dia kami bawakan acara TVS Spotlight 2025. Internationally, worldwide as well with us. Alhamdulillah, syukur. Brand TVS tu lebih lagi jauh ke hadapan. Memang saya rasa bangga sangat. Saya pun rasa macam dah jadi sebahagian daripada family TVS juga. Dan saya mengucapkan tahniah lah kepada semua tim production TVS kan. Daripada Sarawak sampailah kat Semenanjung ni. Semoga terus sukses dan terus menduniakan TVS ni di mata dunia. Sendiri orang Semenanjung, kita kadang-kadang ada ayat-ayat yang kita tak berapa faham. Tapi saya sangat suka dengan bahasa Sarawak sebab ada ramai rakan-rakan Sarawak yang bila dia orang berbincang, bercakap tu seronok tau. Kita macam, alamak, macam manalah saya nak bercakap dengan dia orang. Yang tahu awak kami, gitar tu, itu confirm lah. Tapi mungkin satu hari nanti saya akan belajar cakap Sarawak supaya saya boleh bertutur dalam bahasa Sarawak dan kita tahu kita boleh cakap sama-sama. Macam tu tunggu saya cakap Sarawak pula. Dan inilah satu-satu platform yang terbaik untuk negara kita Malaysia. Pelbagai rancangan wajib tonton yang anda tak boleh terlepas untuk tonton di TVS. Dua antaranya adalah Staycation with Fatah dan Sine Siti Makan. Dan di studio pada malam ini kita sangat bertuah bersama dengan dua orang pengacaranya, Fatah Bol dan Siti Zawawi. Hi guys! Hi. How are you? Alhamdulillah, Alhamdulillah, sihat. syukur Alhamdulillah. sihat. Buat pertama kalinya kita datang balik dekat Inspirasi Duniamu, Yes, Siti. Alhamdulillah, Rindu. pastinya. Sebab kita nak wawarkan rancangan kalian yang sekarang ini saya rasa sudah bersiaran di televisyen. Ya, betul. Staycation with Fatah. Kali ini mungkin differentiator dan menariknya, istimewanya Staycation with Fatah. Alhamdulillah, kita dah masuk episod yang ke-13 Alhamdulillah, sebenarnya okey. untuk minggu ni, di mana untuk Staycation with Fatah ni dia bukan setakat kita kepada jangkauan Sarawak saja. Alright. Kita seluruh Malaysia sekarang ni, dan itu istimewanya sebab kita nak bagi peluang kepada penonton-penonton dekat rumah untuk tahu di mana destinasi-destinasi yang menarik yang ada di seluruh Malaysia. Sebab
masa saya buat penggambaran memang oh my god. Susah nak digambarkan. Jadi saya serahkan kepada penonton untuk lihat episodnya. Sebab sekarang ni dah episod ke-13, episod 14. Saya janji ada 26 episod, pastinya mantap dan 26 best. episod. Yes. Patut kalau mungkin ada penonton yang terlepas episod-episod yang sebelum ini, di mana mereka boleh menontonnya? Semestinya boleh menonton di YouTube TVS. Dan juga kita ada siaran ulangan. Siaran ulangan. Ya, siaran ulangan seluruh Malaysia kali ini Ya, betul. Okey, Sini Siti Makan. Kali ini juga di seluruh Malaysia. Betul? Mungkin boleh diperincikan di mana tempat makan yang paling best Siti pernah pergi tu. Dan setiap hari apa dan pukul berapa Sini Siti Makan. Jadi Sini Siti Makan untuk musim yang kedua bukan setakat tertumpu di Sarawak saja. Siti pergi di negeri di bawah Bayu, kita pergi Sabah, kita pergi Semenanjung Malaysia, kita pergi Melaka, kita pergi Perak, Johor, Langkawi dan banyak lagi. Dan untuk Sini Siti Makan musim yang kedua akan ditayangkan setiap Rabu 9.15 malam. Jadi pastikan tengok Siti makan-makan. Rabu 9.15 malam. Kalau Staycation with Fatah? Kalau Staycation with Fatah, kita setiap hari Selasa jam 9.45 malam. Selasa 9.45 Yes, malam. betul. Alright. Okey. Differentiator. Differentiator. Sebab kalau kita lihat kan, banyak rancangan-rancangan travelog di TV. Staycation with Fatah, apa perbezaannya dengan semua rancangan-rancangan travelog tersebut? Nak katakan perbezaan yang ketara tu taklah. Okey. Tapi apa yang saya boleh janjikan kepada Pengacaranya penonton. Pengacaranya muda. Dan tapi apa yang saya boleh janjikan untuk Staycation with Fatah musim yang terbaru ni, musim ketiga ni lebih informatif. Yes. Di mana destinasi Betul. yang kita pergi pada kali ini, musim ini, kita memberi peluang kepada penonton juga untuk memilih destinasi daripada harga mampu milik sehingga destinasi mewah. Dia macam ni kan. Kadang-kadang kalau kita bajet, kadang-kadang orang cakap kena ada 1,000 baru boleh bermalam kan. Betul. Sebenarnya kurang daripada itu pun boleh. Betul. Tempat pun cantik. Betul. Terbukti dalam Staycation with Fatah. Terbukti. Jadi sebenarnya guys, kita kena ada plan yang betul penonton. Jadi saya dah bagi plan kepada korang dan in fact sebenarnya guys, kita lebih informatif daripada kita memberi harga. Ya. Kita memberi dari segi fasiliti, jarak dia untuk pergi dari satu destinasi ke satu destinasi dan juga antara aktiviti-aktiviti yang anda boleh lakukan di spesifik destinasi yang anda pergi tu. Kan? Jadi itu memudahkan dan menyenangkan anda untuk plan cuti, especially nak bawa budak-budak hujung tahun cuti sekolah dan sebagainya. Sekarang musim cuti sekolah memang sesuai sangatlah tonton Staycation with Fatah ni dah halfway dah. Yes, kita betul. ada 26 episod. Sini Siti Makan. Kita ada banyak sebenarnya rancangan-rancangan makanan yang kuat dan menarik di TV sekarang ini. Kemunculan Siti sebagai pengacara, mungkin Siti boleh kongsikan differentiator dan keistimewaan Siti dalam Sini Siti Makan. Untuk Sini Siti Makan, dia punya differentiator ni adalah selain daripada Siti menikmati makanan yang sedap-sedap, ada cerita di sebalik makanan tersebut, budaya, tradisi dan banyak lagi sebenarnya. Dan juga sebenarnya makanan dekat setiap negeri ni memang Unik. kata unik. Betul. Ya, lagi-lagi di Sabah, Linopot, ada Inava dan Apa Pot. Linopot. Linopot. Mungkin Kalau orang tak tengok, tahu you kan? kena tengok lah. Tengok Sini Siti Makan. Bila mula bersiaran? Bersiaran bulan Oktober insya-Allah. InsyaAllah Tarikhnya tu? 16. 16 hari 16 bulan. Oktober, betul. 16 Okey Oktober. guys, sebenarnya anda adalah muka depan TVS. Kita adalah pengacara dan personality TVS. Ramai lagi pengacara dan personality TVS yang lain yang berbakat. Juga selepas ini kita akan tampilkan dalam Inspirasi Duniamu. Kalau sepanjang anda berkhidmat di TVS bersama-sama dengan DVS, mungkin boleh dikongsikan perubahan paling besar yang positif setakat ini, Fatah. Saya perubahan yang paling besar setakat ini guys, apa yang boleh saya cakap adalah daripada confident itu sendiri. Memberi impak yang besarlah kepada saya daripada segi keberanian. Dan juga di mana saya buat staycation, banyak travel dari satu destinasi ke satu destinasi seluruh Malaysia. Berurusan dengan orang pula. Berurusan dengan orang. Itu penting. Orang cakap berkomunikasi sangat kritikal. Betul. Di mana kita akan berhadapan dengan situasi yang mencabar. Contohnya And how we handle it, how kan? we handle it. Betul. Dan itu sedikit sebanyak membantu saya untuk berkembang dan membuka peluang saya untuk menceburi dunia penyiaran ni dengan lebih mendalam. Betul. Bukan setakat improvement daripada segi kerjaya dan juga
daripada Tapi segi soft skill itu soft sendiri. skill itu sendiri, tapi kepada individu itu sendirilah. Kalau Siti pula bagaimana? Ya, sama juga seperti Fatah, meningkatkan keyakinan Siti di mana sebelum ini mungkin kita rasa takut-takut nak berhadapan dengan halayak ramai. Setuju. Tapi selepas dengan positif yang Siti boleh tengok dalam diri sendiri adalah bila Siti berkomunikasi dengan pelbagai individu dan juga cara penyampaian tu lebih baik. Semakin menaik tu semakin ada improvement. Dan lagi sekarang kita nak buka cawangan di Kuala Lumpur kan? Ya, betul. Kita nak berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan mereka. All the best guys. Staycation with Fatah setiap Selasa Jam 9.45 malam. dan sini Siti Makan. Setiap Rabu 9.15 malam. Okey, kita akhiri sebenarnya segmen Temu Bual bersama dengan kalian berdua. Mungkin sedikit ucapan bersempena dengan ulang tahun TVS yang ke-4. Silakan. Yes, ulang tahun TVS sangat special untuk kita berdua sebab 4 tahun berkhidmat untuk TVS dari sejak dia bermula bersiaran pada tahun 2020 dan ini tahun yang keempat. Saya mendoakan agar TVS sentiasa sukses dan menjadi sebuah platform televisyen yang memberi kandungan yang relevan, yang berkualiti dan semestinya saya juga akan membuatkan yang terbaik untuk mempersembahkan kepada penonton-penonton kualiti-kualiti TVS yang mantap. Yes, itu dia. Siti pula, silakan. Okay, selamat ulang tahun yang keempat untuk TVS dan juga ini pasti menjadi kebanggaan untuk kita. Dan terima kasih juga untuk penonton dekat rumah yang setia untuk menonton TVS dan kami menjanjikan banyak lagi program hiburan untuk anda dekat rumah. Jadi happy birthday TVS. Happy birthday Happy TVS. birthday, TVS. Guys, thank you so much Thank for you your so time much. and Thank all the you. best for your show, okay? Selepas ini kita akan bersama dengan orang kuat untuk rancangan Dialog TVS dan rancangan Wanita di TVS pula. Dan kepada anda, ini dia kami bawakan promo Staycation with Fatah dan sini Siti Makan. Saksikan. Wow, staycation kini kembali guys. Kali ini kita bukan setakat pergi Sarawak je tau. Banyak tempat yang saya ingin kongsikan dengan anda. Ikuti pengembaraan saya dalam musim baru Staycation with Fatah eksklusif di TVS. Pasti penonton dekat rumah rindukan Siti bawa korang makan-makan. Dan specialnya musim ini, Siti bukan sahaja bawa korang menikmati makanan yang sedap di Sarawak, tapi kita akan pusing satu Malaysia. Jadi pastikan korang tak terlepas mana-mana episod dalam musim yang terbaru ini. Jadi, tanpa membuang masa, let's go! Kembali lagi dalam Inspirasi Dunia. Kini bersiaran setiap Sabtu 8.15 minit malam. Kalau tadi Staycation with Fatah dan Sini Siti Makan, kali ini juga kami bawakan rancangan yang wajib untuk anda tonton di TVS. Kita ada penerbit Dialog TVS Nisa Kasnun dan juga penerbit Anggun Madziah Karim. Hai guys. Hai guys. Thank you sebab jemput kami. Okay. Dialog TVS merupakan satu rancangan temu bual yang setiap minggu ditunggu-tunggu oleh penonton kerana membawakan perkembangan semasa. Namun untuk differentiator mungkin sempena dengan anniversary yang keempat TVS kali ini, Nisa. Okey, kalau nak cakap kelainan yang kami bawakan sempena ulang tahun yang keempat TVS ini, kami masih mengekalkan konsep yang sama dan juga pengacara yang sama. Tapi guys, kali ini kami melebarkan sayap. Mungkin sebelum ini fokus kita hanya memberi kepada daerah di wilayah Borneo ini sahaja. Tapi kali ini kita melebarkan sayap. Kita melebarkan sayap ke sebelah Semenanjung. Jadi coverage untuk Dialog TVS kali ini kita akan lebih kepada national. Jadi kita akan melihat isu-isu dan juga kita akan juga menjemput panel-panel jemputan kita, para akademik kita di peringkat nasional juga guys. Di peringkat nasional. Betul. Saya kira itu merupakan satu perubahan positif yang ditunggu-tunggu oleh penonton kerana liputan yang dibawakan lebih menyeluruh dan dekat dengan komuniti mereka. Betul. Nisa, sambutan yang diterima untuk Dialog TVS setakat ini bagaimana? Alhamdulillah, kerana kami membawakan isu-isu semasa yang kita bincangkan dan juga isu-isu
yang related to government. Jadi penonton sentiasa menanti-nantikan sebab apabila sebenarnya Dialog TVS ini adalah rentetan daripada laporan-laporan khas yang disediakan oleh para wartawan. Jadi kita mengupas dengan lebih mendalam. Kita kupas lagi isu itu bersama dengan panel-panel jemputan untuk kita melihat contohnya seperti dahulu kita ada topik yang pernah kita bawakan berkaitan dengan dilema intern berkenaan dengan nak kerja, nak pengalaman ataupun nak gaji. Jadi kita kupas isu itu bersama dengan para pelajar. Jadi untuk mereka melihat sendiri dan tanya sendiri kepada mereka yang berkaitan, pihak yang berkaitan sebenarnya apa yang mereka perlu tahu dan mendalami. Jadi perkara ini yang memang sentiasa dinanti-nantikan oleh para penonton sebenarnya untuk kita engagement dengan penonton. Engagement dengan para penonton kita ini segenap segi. Ada pelajar, pekerja dan saya kira Dialog TVS ini juga sangat sesuai ditonton oleh mereka yang bekerja dalam bidang politik untuk penggubalan polisi kerana membawakan idea-idea baharu. Okey, ini dia Nisa. Adalah wajah yang selalu kita tertanya-tanya, siapakah penerbit di sebalik rancangan Temu Bual Wanita di TVS? Siti Nurmazia Karim. Okey, Siti Nurmazia untuk liputan IFF, Islamic Fashion Festival. Kalau sebelum ni di Pahang, kali ini di Bangkok. Ceritakan. So untuk Islamic Fashion Festival itu Istimewa Anggun ini bertemakan Aishwarya, di mana meraihkan kemegahan dan kiranya keagungan Islamic South Asia yang akan berlangsung pada 12 Oktober di Bangkok, Thailand. Tapi actually Istimewa Anggun Islamic Fashion Festival ini adalah kesinambungan daripada yang diadakan di Pekan Pahang pada 4 hingga 6 Oktober 4 hingga 6 Ogos yang lepas, di mana dan pada masa yang sama mereka menyambut ulang tahun keputeraan Kebahaduli Paduka Baginda Tengku Ampuan Pahang Tengku Azizah lah. Jadi bagaimana agaknya mungkin boleh diceritakan pengalaman yang tak boleh dilupakan. Sebelumnya IFF di Pahang dan sekarang ini di Bangkok pula. Mungkin pengalaman yang Siti Nurmazia bersama dengan Syira Abang Mansur pada masa ketika itu yang sangat manis tak dapat dilupakan. Bagi saya pengalaman sangat manis adalah berjaya menemu bual Tengku Ampuan Pahang sendiri. Rasanya bagai bayangkan guys, 3 hari, 2 hari pertama percubaan kita orang macam sangat macam masa baginda sangat tight. So susahlah nak interview dia. Tapi hari terakhir saya cakap dengan tim saya, okay, ready, you have to be ready malam ni. Kita kena juga interview. Alhamdulillah kami berjaya walaupun berdiri dekat kawasan parking. Itu cabaran kan sebenarnya Mak Zah, yang orang tak tahu kita lihat kan Sah. So lihat kita berseronok. Ya, kita memang berseronok bila di depan TV, namun apa yang lebih penting adalah teamwork di belakang tabir itu sendiri. Nisa, mungkin boleh kongsikan sebab ini adalah tahun keempat TVS bersiaran dan beroperasi di media penyiaran. Dari segi masa siaran dan setiap hari apa untuk Dialog TVS? Okey, untuk Dialog TVS kita bersiaran pada setiap hari Selasa jam 8.45 malam. Itu adalah prime time untuk TVS guys. Setiap hari Selasa, setiap minggu. Selasa 8.45 malam. Difahamkan juga ada Dialog Plus barangkali ya. Okey, suka juga saya nak kongsikan guys, sebenarnya di bawah hal ehwal semasa di bilik berita ini kita ada beberapa lagi program yang kita sajikan kepada para penonton. Selain daripada Dialog TVS, kita ada Dialog TVS Plus. Apa Dialog TVS Plus itu adalah rancangan bual bicara selama 15 minit. Nak berbanding dengan Dialog TVS, kita ada 60 minit. Tapi Dialog TVS Plus adalah 15 minit. Lebih ringkas dan padat. Jadi kita adalah kesinambungan di situ. 15 minit pada setiap hari Khamis jam 8.45 malam. Selain itu, kita juga ada edisi khas pada setiap hari Rabu 8.15 minit malam dan juga Sukan TVS pada hari Selasa 8.15 minit malam. Bermula 10/10 ini semua pada 10/10 pada sambutan 10/10 ulang tahun yang keempat TVS. Semua timing baru, betul. Alhamdulillah, seronok sekali kita melihat pelbagai rancangan menarik yang anda tak boleh terlepas untuk menonton. Senang saja kalau dekat remote tu 1, 2 sebelah je kan. Ya, 1, 2, 2 senang je tekan. Okey, Siti Nurmazia, mungkin masa dan tarikh siaran untuk liputan IFF di Bangkok. Untuk Istimewa Anggun Islamic Fashion Festival di Bangkok, Thailand, kami akan bersiaran pada hari Rabu, 13 bulan November, jam 9.30 malam. Tapi kita akan mengulangkan balik tayangan Islamic Fashion Festival di Pekan Pahang pada 6 hari bulan November 9.30 malam juga hari Rabu. 13 November 9.30 minit malam, betul? Betul. Dan juga setiap Selasa 8.45 minit malam. Nisa dan Siti Nurmazia, pejam celik
kita sekeluarga di TVS sudah pun mencapai umur yang keempat. Kalau betul. baby tu masih kecil lagi. Mungkin ucapan istimewa Nisa sempena ulang tahun TVS yang keempat. Silakan. Okey, sempena ulang tahun TVS yang keempat ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya yang keempat dan juga saya mengharapkan kepada semua warga TVS untuk terus terbang tinggi dan semoga kita terus berjaya pada masa hadapan. Amin, amin ya rabbal alamin. Daripada Siti Nurmazia pula, silakan. Saya rasanya sangat bersyukur akhirnya TVS dah terbang tinggi sehingga ke international level. Dan saya harap TVS sentiasa maju jaya dan sentiasa maju ke hadapan untuk ditonton oleh seluruh rakyat Malaysia. Alhamdulillah. Dan pasti kami di Inspirasi Duniamu sentiasa menyokong pelbagai rancangan menarik di TVS. Senang saja. Macam yang saya katakan tadi, alat kawalan jauh anda 1 dan 2 terdekat. 1, 2, 2. Buka sahaja pelbagai rancangan menarik. Dialog TVS, Anggun. Kita ada Staycation with Fatah. Sini istimakan. Inspirasi Duniamu menanti anda, guys. Thank you so much for your time. Terima kasih, guys. Thank you so much. Kita bawakan kepada penonton ni promo untuk Dialog TVS dan juga siapakah tetamu yang akan menyertai kita sekejap saja lagi dengan cerita beliau memang mendominasi antara acara nyanyian berprestij di Malaysia. Siapakah beliau? Saksikan. Kupasan isu-isu semasa, perbincangan komprehensif bersama panel-panel jemputan. Dan kalau kena su sebenarnya saya kena su. Baru ni saya kena su lah oleh Tun Daim. Perbincangan mencari solusi. Apa sebenarnya endgame mereka kalau nak membunuh Hamas? Semua ini kami bawakan dalam Dialog TVS, pentas diskusi anda. Apa rasa didustai? Puasku menunggu dan puas juga kita di Sarawak menunggu kehadiran beliau yang bakal menggegarkan Sarawak dengan konsert siri jelajah beliau. Saya perkenalkan kepada anda di Inspirasi Duniamu yang mula bersiaran pada setiap Sabtu 8.15 minit malam ini. Kita bersama dengan penyanyi Aina Abdul. Hai, Assalamualaikum Aina. Waalaikumsalam guys. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Aina apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Welcome to Sarawak. Terima kasih. As always, the best time in Sarawak. Wow, ini yang kita nantikan sebenarnya. Penyanyi yang sering kali mendominasi acara-acara nyanyian berprestij di Malaysia. Mungkin Aina kita nak mulakan dahululah dengan bertanyakan kepada Aina soalan begini. Okey, kalau sebut sahaja nama Aina Abdul, memang ramai di luar sana yang sudah mengenali Aina dengan identiti dan kekuatan vokal yang tersendiri. Dan macam yang kau cakap tadi, Aina bila sertai sahaja acara pertandingan nyanyian yang berprestij, memang Aina akan sentiasa dapat tempat dan menanglah. Mungkin target Aina selepas ini bagaimana? Target saya sebenarnya tahun 2024 ini adalah tahun yang saya kira a year for me to learn a lot of things. Bukan saja dari segi pembuatan lagu, tapi juga it's the year for me to explore apa yang saya inginkan, apa yang saya nak tampilkan selepas ini. Jadi thank you so much to this year lah yang banyak mengajar saya. And kalau tanya saya, I'm a very competitive person. Yes. Saya memang kalau saya masuk sesuatu pertandingan tu, of course kita nak menang kan. And kalau yang mengenali saya datang dengan satu kapal. And I'm bringing the hope of I don't know, maybe 50 to 100 people behind me yang menyiapkan saya dari segi pentas, dari segi baju. Jadi untuk kamu, lagu kamu ini harapan saya sangat besar. And of course, segala lagu yang saya tampilkan untuk tahun ini, dua lagu yang saya fokus untuk tahun ini adalah setakat inilah, Puas Sudah dan juga Kamu. Dua-dua lagu ini adalah karya yang saya sangat sayang. And saya... Of course kita nak menang, but at the same time saya nak maju daripada segi creativity. Saya nak bagi orang macam bila saya tampil tu, it's out of their expectation.
Ya. Cakap mengenai kelainan, kita akan tanya apa differentiator yang akan dibawakan oleh Aina di Ditar Unimas nanti. Tapi cakap dengan lagu kamu tadi, sayang tempatmu seharusnya di sisiku, mengapa kau ikutkan amarahmu, puas aku menunggu. Adakah ini merupakan lagu yang Aina buat lirik sambil main piano menangis tu? Bukan? Lagu ni kau macam mana? Sebenarnya almost setiap lagu saya, that's the kind of scenario yang saya tulis lagu. But I think for this song, the speciality about this Kamu adalah ini adalah lagu yang saya kira dia ada sedikit kemarahan di dalam lagu itu. Dan lagu-lagu saya yang sebelum ni, ya, dia memang bermesej galau, sendu. Tapi Kamu ini dia ada that orang kata rise up. Betul, that orang kata empowerment message yang saya nak ketengahkan. So I'm very very proud dengan lagu ini, and sebenarnya saya tak sabar sangat nak membawa Gelombang Imaji, album saya yang pertama ni di Sarawak, which is why saya memilih Sarawak sebagai destinasi saya yang pertama untuk Imaji Tour. I'm very very excited. This is my first album tour and I hope many more to come after this, insyaAllah. And saya harap penonton di Sarawak dapat menerima saya dan tim saya dengan baik di sini dan dapat menerima lagu-lagu yang kami akan bawakan dan persembahan dan baju dan segala-galanya. Baju dan sebagainya. Semestinya Aina, insya-Allah. Dan kita juga harapkan agar konsert ini berjalan dengan jayanya nanti. Cakap mengenai lagu kamu ini, lagu ini juga Aina akan persembahkan bersama dengan kita di hujung rancangan nanti. Namun kita nak tanya juga, tadi ada berbicara mengenai Sarawak, Kedah, Ibu Negara Kuala Lumpur dan Sarawak. Mengapa Aina count Sarawak in as well dalam CD Jelajah ini? Apa tarikannya ada di Sarawak? Tarikannya, first saya sangat terhutang budi dengan penonton daripada luar, daripada Semenanjung Malaysia, kerana setiap kali saya buat persembahan, saya tak putus-putus dapat kunjungan, orang kata yang duduk depan selalunya VIP section mesti orang Sarawak, orang Sabah, ada Brunei. Jadi saya rasa macam I have to be there. I have to go to there, to Sarawak ke Sabah ke Brunei, untuk saya dekat dengan peminat di sana. Jadi that's why I choose di sini dulu untuk Aina menjelajah. Untunglah mereka yang sudah pun membeli tiket untuk siri jelajah ini nanti di Unimas, betul? Betul. Okey, kita nak bertanya juga mengenai bagaimana sebenarnya progres Aina dalam industri muzik tanah air. Kalau bercakap mengenai dominasi penyanyi Aina Abdul ini di acara nyanyian berprestij, memang tidak boleh disangkal lagi. Namun kalau boleh juga saya sebut, antara penyanyi dahulu yang juga seringkali mendominasi acara nyanyian berprestij seperti AJL adalah tak lain tak bukan Datuk Seri Siti Nurhaliza. Apa yang Aina mungkin kagumi dan contohi pada figura penyanyi nombor 1 negara ini sehingga kini? Terlalu banyak untuk saya listkan, senarannya terlalu panjang, kerana kita semua mengagumi figura Datuk Seri Siti Nurhaliza, termasuklah saya. I think jasa beliau dalam industri ini terlalu besar untuk seorang penyanyi, di mana jasa itu kita tak nampak dalam buku, tetapi dia terlalu banyak. Terlalu banyak, dan sebagai seorang penyanyi dan juga anak seni yang sentiasa mengikuti perjalanan beliau, of course kita mencontohi, itu adalah contoh terbaik di Malaysia yang saya kira we all should be proud of, and we all should thank her presence for being in the industry dan memeriahkan industri Malaysia, and makes us singers feel, you know, kita pun nak mendapat kejayaan seperti itu. Kita nak walaupun tidak mungkin segala-galanya, semuanya tidak mungkin, kerana there's no one that can orang kata menggantikan Datuk Seri Siti Nurhaliza. But I think sedikit kejayaan beliau tu saya rasa dapat menyuntik semangat
ramai penyanyi dekat Malaysia, and I think more luar dari Malaysia juga banyak yang mencontohi Datuk Seri Siti Nurhaliza. Sebelum ini juga kita pernah menembubal penyanyi bervokal mantap Hafiz Suib. Kata beliau, sebut sahaja nama Siti Nurhaliza di Indonesia, memang semua orang kenal dan itu menjadi idaman setiap penyanyi tanah air pastinya. Dan itulah bila kita katakan mengenai bagaimana kompetitifnya Aina Abdul ini dalam industri muzik ini, memberikan kita kreativiti yang di luar jangkaan kita, dan itulah sebenarnya faktor untuk menarik lebih ramai pendengar terhadap karya beliau. Mungkin Aina Abdul pesanan kepada mereka di luar sana yang mungkin merasakan kurang yakin, tidak percaya diri, rasakan mereka nak buat sesuatu yang ekstra namun takut dikecam dan sebagainya. Mungkin pesanan Aina Abdul kepada mereka. Semangat itu paling penting. Nombor satu, mungkin kita ada dianugerahkan bakat, alhamdulillah. Yang kedua, kalau nak selari dengan bakat itu adalah semangat yang tidak pernah putus. Mungkin senang untuk saya cakap, but trust me, it takes me a lot of time and I'm still struggling untuk menepis komen-komen yang kurang baik kan, yang datang ke arah kita, kiri, kanan, atas, bawah. But apa yang saya boleh katakan, how we handle it. How we handle it, and it's okay to face it. Jangan lari daripada komen itu. Yes, itu yang saya belajar untuk di umur sekarang ini. If I were to read the comments, I will read the comments, and then I will try to move on. Belum move on lagi, cuba untuk move on. But it's very important untuk kita face the negativity first, then kita boleh beranjak ke fasa yang seterusnya, insyaAllah. Dalam Inspirasi Duniamu kan, Aina, kami sering membawakan tetamu-tetamu yang memberikan inspirasi kepada penonton kita. Dan saya sangat setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh Aina. Jika anda nak berjaya, tak lukilah rasa kurang yakin tu. Dengan semangat juang yang tinggi, kompetitif dengan sihat, anda pasti boleh berjaya. Okey? Mungkin Aina, ucapan Aina kepada semua dan pesanan kepada peminat-peminat Aina supaya menyokong konsert Siri Jelajah ini di 3 lokasi. Dan bila tarikhnya? Silakan. Kepada semua iNation Sarawak dan di mana-mana saja yang menonton sekarang ini, saya sangat-sangat gembira akhirnya Imaji Tour akan berlaku di 3 buah tempat, dan khususnya untuk TVS Sarawak, kepada siapa yang menonton sekarang ni, jangan lupa dapatkan tiket dengan segera untuk Imaji Tour. Kita akan bermula di Unimas pada 14 Disember ini. Itu adalah lokasi pertama. Lokasi kedua di Kuala Lumpur, ZEP Kuala Lumpur, 27 hari bulan 12, dan lokasi terakhir di UUM Kedah pada 11 Januari. Jadi tak kisah pergi yang mana-mana, asalkan pergi. Ya, orang Sarawak utamakan Unimas dulu. Betul. Kalau rasa tak puas, pergi lokasi yang seterusnya. Itu sebenarnya. Sebenarnya nak semua. Nak semua? Nak semua. Okay. Thank you so much, Aina Abdul, for your presence in Inspirasi Duniamu. Terima kasih banyak-banyak. Semoga maju jaya untuk konsert ini. Alright. Kepada penonton, Aina Abdul nak bersiap-siap untuk menyanyikan lagu Kamu Untuk Anda. Di kesempatan ini sebenarnya kami nak ucapkan juga ulang tahun kelahiran buat Tuan Yang Terutama Negeri Sarawak yang dipertua, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Semoga Tun sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, umur yang panjang dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Inspirasi Duniamu berakhir di sini. Kita tinggalkan anda dengan persembahan lagu Kamu, Aina Abdul. Burung bersiulan menari selepas hujan. Tinggallah aku menutup pilu. Angin terus memburu, mencuri kebahagiaanku. Tergadai aku diusung malu. Engkau tahu apa rasa didustai. Sayang,
tempatmu seharusnya di sisiku, seperti yang kita janjikan masa lalu. Sayang, mengapa kau ikutkan amarahmu? Puas aku menunggu. Burung bersiulan menari selepas hujan.